Minta maaf lah lewat sikit. Masalah kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabiqina wa nasina rabbi yasirna tahsil ikrimati khair. Perbincangan kita hari itu berhenti setakat muka surat 88 rasanya, ya. Nombor 7 tu. Ya. Ini semua masih dalam perbincangan tentang tafsiran Ibnu Abbas itu berdasarkan sebab nuzul terhadap ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Itu tafsiran itu, macam-macam tafsiran yang diberikan oleh ulama. Sebab secara zahirnya nampak tidak ada perkaitan dengan siyak dan sibaknya. Tidak ada perkaitan di antara sebab nuzul itu dengan ayat sebelum tu dan selepasnya, siyak dan sibaknya. Jadi masing-masing cubalah menyelesaikan, cuba menampakkan ada juga perkaitan di antara sebab nuzul itu dengan makna asal dia. Kalau tidak diambil kira sebab nuzulnya. Jadi kita telah sampai ke muka surat 88 nombor 7 daripada bawah tu. Ada nombor 7. Sesetengah ulama tafsir cuba mengaitkan ayat-ayat yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas di dalam hadis di atas dengan siyak dan sibaknya yang membicarakan tentang hari kiamat, dengan mentafsirkan ayat ke-13 surah Al-Qiyamah yang berbunyi yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Itu begini, dia tafsir begini. Sebab makna yang asalnya kita telah berikan sebelum ni. Ini mengikut tafsiran ini. Sekarang ni walaupun bukan dalam bab tafsir, kita bincang fasal tafsir. Sebenarnya dalam hadis ada juga perbincangan fasal tafsir dalam babnya. Yang bukan dalam babnya macam-macam ni kita akan jumpa juga. Jadi terlebih dahulu perlu ingat, kepada yang sudah ingat tu baguslah. Mungkin kepada yang tak ingat lagi atau baru berjumpa hari ni, kena ingat satu istilah dalam ilmu tafsir, ialah siyak dan sibak. Apa itu siyak dan sibak? Ini nombor 7 tadi. Sesetengah ulama tafsir cuba mengaitkan ayat-ayat ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, yang ini berdasarkan sebab nuzul di dalam hadis di atas dengan siyak dan sibak. Siyak ialah kalau kita katakan ayat yang dikaitkan sebab nuzulnya dengan Nabi SAW ikut Jibril membaca la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Selepas itu, yang selepas itu dipanggil siyak. Dan sebelum ayat itu, sebelum ayat yang sudah dibaca sebelum itu dipanggil sibak. Itu dulu kena jelas, situ dulu. Jadi secara sempitas lalunya nampak tidak ada perkaitan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, itu bahagian itu dengan yang akan datang, yang berikut, ayat berikut, dan selepas yang telah dibaca sebelum itu, nampak tidak ada kaitan. Jadi kalau tidak ada kaitan macam tidak ada kena-mengena lah dengan apa yang dibicarakan sebelum itu dan selepas itu. Tak ada kena-mengena. Jadi masing-masing ulama cuba nak pakai kedua-duanya. Seperti sebelum ini kan kita telah bincang nombor berapa? Nombor 6. Nombor 6 sebelum ini dikaitkan ayat-ayat Al-Quran ini dia ada dua makna.
Dua makna. Satu makna awalinya, yang kedua makna sanawinya, makna kedua. Ini kan makna awalinya ataupun al-muradul awalinya. Cuba tengok muka surat 85. Kepada yang ingat tu baguslah, seperti saya kata tadi lah. Tapi mungkin kepada yang baru, dia tak tahu dia ada kaitan di mana ni. Cuba tengok muka surat 85. 85 nombor 6. Nombor 6. Dia ada makna asal dipanggil al-muradul awwali. Ada juga makna yang kedua, iaitu makna berdasarkan sebab nuzulnya. Jadi makna asal ini makna tanpa mengambil kira sebab nuzulnya. Makna yang kedua ialah makna yang mengambil kira sebab nuzulnya. Jadi kalau kita tengok berhubung dengan ni yang kita bincangkan ini, kalau kita tengok dari sudut makna atau maksud awalinya telah kita bincangkan sebelum ni, dan maksud sanawinya itu macam mana kita telah bincangkan. Untuk kita mencari perkaitan, munasabah, kita kata munasabah di antara ayat sebelum dan selepas itu. Untuk nak mencari munasabah, kesesuaiannya, kita mestilah meninjau berdasarkan makna awal, makna asalnya. Tak boleh kita tinjau berdasarkan makna yang diambil daripada sebab nuzulnya. Kita tidak akan bertemu di situ perkaitannya, kadang-kadang begitu. Jadi sebab itu kadang-kadang orang gagal cuba nak mengaitkan hubungan tu, perkaitan di antara ayat sebelum dan selepas dengan sesuatu ayat. Dia pening kepala nak cari perkaitan sebab dia tengok berdasarkan makna sebab nuzul, bukan makna asal. Itu panduan yang telah diberikan dan telah kita bincangkan pada nombor 6 yang lalu. Jadi yang sebaik-baiknya cuba mengaitkan kedua-dua tu. Yang ni pun boleh terima, yang ni pun boleh terima. Kalau kita terima ni, apa hasil dia, kesannya. Kalau kita terima yang ni, apa kesan dia. Itu kita telah bincang dah sebelum ni pada nombor 6. Jadi dia kata, ni mengikut setengah-setengah ulama ni, yang membicarakan tentang hari kiamat. Siyak dan sibak itu membicarakan tentang hari kiamat dengan mentafsirkan ayat ke-13 surah Al-Qiyamah, yang berbunyi yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Cuba kaitkan dengan yang ini. Begini, sebenarnya itu kata mereka, ayat ini menggambarkan perihal manusia yang disoal pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti, mana ada kaitan dengan kiamat lah. Itulah siyak dan sibak bagi ayat ini. Tak ada siapa pun menafikan hubungan tu, bahawa siyak dan sibaknya membicarakan tentang hari kiamat. Boleh katakan semua terima tu, semua terima. Antara soalan yang akan dikemukakan nanti ialah, kenapa kamu mengemudiankan kerja yang sepatutnya didahulukan? Dan kenapa kamu mendahulukan kerja yang sepatutnya dikemudiankan? Itu yang akan ditanya kita di hari kiamat. Kenapa kamu misalnya mendahulukan atau mengutamakan pekerjaan kamu daripada sembahyang? Kenapa begitu? Sampai tak sembahyang. Sepatutnya kamu utamakan sembahyang dahulu daripada yang lain-lain. Ini makna mengutamakan sesuatu yang bukan utama. Itu akan disoal. Mendahulukan sesuatu yang sepatutnya dikemudiankan, itu akan disoal. Antara yang disoal di hari kiamat nanti, bukankah sepatutnya sembahyang itu didahulukan dan diutamakan daripada perkara-perkara yang lain? Pergi mengerjakan haji, contoh yang lain, sepatutnya didahulukan daripada pergi melancong ke lain-lain tempat.
Kenapa kamu mendahulukan pergi melancong ke tempat-tempat lain daripada pergi ke Mekah untuk menunaikan haji dan sebagainya? Itu contoh saja. Contoh saja. Akan disoal kita. Besok akan disoal. Benda-benda macam itulah. Keadaan mendahulukan apa yang sepatutnya dikemudiankan dan mengemudiankan apa yang sepatutnya didahulukan juga telah berlaku kepada Nabi SAW sendiri. Itu perkaitannya. Itu perkaitannya. Di mana ketika menerima ayat-ayat permulaan surah Al-Qiyamah, sepatutnya baginda SAW diam dan mendengar bacaan Jibril dengan teliti terlebih dahulu. Tetapi apa yang berlaku ialah sebaliknya. Yang berlaku sebaliknya. Itulah sebabnya Allah menegur baginda SAW dengan firman-Nya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jadi ada gambaran tu pada Rasulullah SAW juga, iaitu dia mendahulukan sesuatu yang sepatutnya dikemudiankan, walaupun Nabi SAW tak sedar sebelum itu. Tak sedar yang dia tu kira-kiranya salah lah buat begitu. Tapi Allah SWT tegur dia. Allah SWT tegur dia. Jadi macam tanya, kenapa buat begitu? Kenapa buat begitu? Tidak ada keyakinan ke? Tidak ada keyakinan ke dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Seperti mana kalau kita mengutamakan kerja-kerja yang lain daripada tanggungjawab agama? Tak ada keyakinan ke kita kalau kita buat agama dulu, tuntutan agama dahulu, bahawa itu juga akan diberikan oleh Allah rezeki, hasil daripada pekerjaan kita? Kita tak yakin. Allah SWT tak boleh bagi ke rezeki dengan sebab kita berhenti sekejap bersembahyang, dengan sebab kita mengutamakan tuntutan agama, mengerjakan haji, umrah dan sebagainya. Jadi bukan kita mengutamakan dunia itu memberi jaminan kepada kita tentang keuntungan dan kebaikan di masa depan kita. Begitulah yang berlaku. Jadi secara tidak langsung seseolahnya kesempatan itu diambil untuk menegur Rasulullah SAW. Dan ditanya kenapa buat begitu. Tapi Rasulullah SAW kira-kiranya tidak salah sepenuhnya, sebab dia tidak tahu. Tidak ada lagi jaminan pada masa itu. Tidak ada lagi jaminan pada masa itu bahawa kalau dia turut Jibril pun dia akan ingat dan akan faham dengan sepenuhnya. Dia takut, risau sebagai manusia biasa. Dia risau sebagai manusia, semua ada sifat itu, bimbang, risau kalau tidak ada jaminan. Maka dia bacalah. Maksud dia baik juga, iaitu supaya tidak terlepas wahyu, firman Allah SWT itu daripadanya untuk disampaikan kepada umat. Tetapi itu tidak sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang Nabi. Walaupun kebimbangan seperti itu memang ada pada setiap manusia, pada seorang Nabi tak sepatutnya. Begitu sesoalannya teguran ini. Begitu juga kepada kita orang Islam, orang mukmin yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, sepatutnya kita tak risau tentang keuntungan itu. Kita kena yakin bahawa kita akan dapat untung juga, walaupun kita mengutamakan agama. Kita meninggalkan yang dunia ni sekejap, kita akan dapat untung juga, tidak rugi. Itu maksudnya di sini. Jangan kamu ingat kalau mengutamakan agama semaya, jadi tidak selesai kerjanya kita akan rugi, akan tidak dapat untung. Jangan fikir begitu. Bahawa bahkan Allah SWT menjamin untuk kita ada keberkatannya. Maksudnya ialah membaca Al-Quran yang disampaikan Jibril tidak sepatutnya didahulukan. Ia sepatutnya dikemudiankan. Mana setelah Jibril habis baca, selesai, barulah kamu baca. Jangan kamu turut Jibril baca, kamu terus turut. Jangan begitu. Sepatutnya itu dikemudiankan. Baca tu dikemudiankan, bukan didahulukan. Bukan di situ tempatnya. Ia sepatutnya dikemudiankan. Ketika kami membaca, kau hendaknya diam saja
dan mendengar bacaan yang disampaikan itu dengan teliti. Tafsiran ini mungkin dapat merungkai kekusutan yang timbul itu. Cuba mengaitkan sebab nuzul yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dengan siyak dan sifat ayat itu. Ini salah satu tafsiran yang diberikan oleh ulama. Jadi maksudnya begini, kalau kita nak buat apa-apa kerja, jangan mandai-mandai. Kalau dalam sukatan pengajian misalnya, yang sudah berpengalaman dia buat gini, ini kelas 1, kelas 2, kelas 3 sukatannya begini-begini. Jangan kita mandai-mandai. Nak langkau kelas, biarlah orang yang berkenaan, orang yang bertanggungjawab, lebih arif, dia yang mengatakan kamu boleh naik, kamu kena turun, kamu kena begini-gini. Jadi ikut peraturan itu sebenarnya yang dikehendaki di sini. Jangan kita buat gini sesuka hati kita, tak boleh begitu. Ini yang ketujuh. Yang ke-8, kesesuaian dan kesinambungan tafsiran Ibnu Abbas di dalam hadis di atas dengan ayat-ayat yang tersebut sebelumnya. Menurut sesetengah ulama tafsir yang lain pula, adalah kerana di dalam ayat kedua surah Al-Qiyamah Allah menyebutkan tentang jiwa manusia secara umumnya. Justru Allah bersumpah dengannya, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, bermaksud aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Manusia ni banyak perkara dia buat, dia kesal, kemudian dia menyesal. Banyak perkara begitu. Itu salah satu sifat manusia secara umum. Apabila dia buat, dia menyesal. Banyak macam itu. Kalau kita tidak ikut cara yang betul, jadi begitulah. Setelah menyebutkan tentang jiwa manusia secara umumnya, Allah menyebutkan pula tentang jiwa manusia yang paling mulia dan paling agung. Jiwa manusia yang mulia dan agung itu juga telah melalui proses pendidikan tertentu dalam perjalanan hidupnya. Bukan kata seorang Nabi itu dilantik oleh Allah segala-galanya sempurna, segala-galanya. Tidak. Sampai-sampai dilantik itu dari masa ke semasa diberi panduan, teguran, begitu. Bukanlah seseorang itu kalau nak jadi alim terus masuk kelas jadi alim. Tidak. Siapa pun perlu melalui proses biasa. Cuma proses Nabi itu dia dapat wahyu lah. Kita tak dapat wahyu, kita belajar lah. Itulah prosesnya, proses yang biasanya. Jadi Nabi SAW, siapa yang tegur dia? Gurunya Jibril, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tegur, di sini sepatutnya kamu tidak buat gini. Sebab itu dalam Quran selalu kita dapati teguran terhadap Nabi SAW. Mana dia mengalami melalui proses itu juga, cara dia lah, sesuai dengan dia lah. Jadi kita pun kena begitu juga, sesuai dengan kita. Nak nanti wahyu mana nak ada kita. Jadi apa proses yang sepatutnya kita lalui? Belajarlah. Belajar bukan sekejap, 23 tahun Rasulullah SAW melalui 23 tahun. Ada yang belajar dengan teguran, ada yang belajar dengan pengalaman, ada yang belajar dengan keadaan sekeliling. Itu yang dia belajar. Perlu kepada pembelajaran itu. Jadi jiwa ni hebat macam mana pun, dia perlu melalui proses pendidikan yang sesuai dengannya, baru dia jadi betul. Dan teguran-teguran seperti itu tidak mencacatkan, mengurangkan, merendahkan seseorang itu. Tidak. Misalnya seseorang pelajar tu sebelum dia nak jadi hebat, dia kalau buat latihan mungkin salah, dipangkah oleh gurunya, mungkin markah rendah, mungkin begini banyaklah, mungkin kena denda. Itulah prosesnya. Mungkin kena denda, macam-macam lagi, kena keliling padan, macam-macam. Ya jadi-jadi semua tu. Bukan semuanya betul, tidak. Kalau kita orang biasa ni lah, Rasulullah dan Nabi-Nabi pun ada begitu juga. Dia mengalami pengalaman-pengalaman macam itu. Allah ajar melalui kenyataan macam Nabi Nuh, Nabi Yunus. Nabi Yunus setelah lama dah diajari umat, dia tak mahu terima juga. Dia pun merajuk.
Dia pun keluar lari, tinggalkan umat dia. Allah SWT tegur, tak boleh buat macam tu. Kalau Nabi tinggal umat dia, macam mana? Dia kena jangan membuatkan umat ni, pengikut ni putus asa, kecewa. Walaupun kita tak mampu, jangan buat begitu. Itu teguran. Dia belajarlah daripada tu. Itu teguran. Kemudian bila dia naik kapal itu, kapal tu nak tenggelam kan. Jadi tanya-tanya bincang ini, ada orang lari daripada Tuhan dia. Dia pun terasa, siapa Tuhan dia? Allah lah. Kenapa belum dapat perintah daripada Allah lagi dia telah lari? Idh abaqa ilal fulkil mashhun, dalam Quran sebut. Kenapa dia lari? Sebab lama dah dia ajar dia begini. Ini pengajaran untuk kita. Mula-mula mengalami benda tu, dia pengajaran tu hidup, bukan cerita saja, tidak. Memang telah dialami oleh seorang Nabi. Bila begitu dia pergi, umat dia ni baru fikir, pengikut dia, betul juga yang Yunus kata tu, kata dia. Di mana Yunus pergi? Tak ada. Semua cari, nak ikut dah dia. Sebab itu tidak ada satu umat dalam dunia ni mengikut Quran, hadis apa. Setelah Nabi dia tu lari, setelah dia derhaka, Allah SWT tidak binasakannya, kecuali illa qaum Yunus. Kaum Yunus saja yang macam tu. Sebab apa? Sebab tak cukup syarat. Allah SWT nak binasakan mereka tu. Kalau kita kata sejam saja lagi, 5 minit saja lagi, kalau dia tunggu, kan kadang-kadang kita 5 minit kan? Sebab kita tak boleh sabar 5 minit, kita jadi binasa, kita kerugian, kita macam-macam jadi. Gitulah. Jadi akhirnya Allah SWT hukum dia. Itu sebagai pengajaran lah, bentuk pendidikan lah tu. Pengajaran itu bukan khusus untuk dia, untuk kita semua. Dan nak ceritanya, perjuangan ini memang dahsyat, mencabar sungguh. Kalau kita rasa kita putus asa, kita tengok pemimpin kita, ketua kita, ustaz kita kadang-kadang putus asa, sedih, kecewa, tak mahu. Dia seorang biasa. Nabi pernah berlaku begitu. Tu kan ada macam tu. Nak ceritanya benda ni benda berat, benda besar, dan kesannya kepada jiwa manusia. Kalau dia tiap-tiap hari mengajar, tiap malam mengajar, tiba-tiba orang tak mahu terima, berpuluh tahun, macam mana rasa? Kalau ada sambutan tu bagus jugalah, adalah juga semangat kan. Kalau macam tu, kita akan jadi gitulah akibatnya. Kadang-kadang kita sabar sikit saja, 5 minit saja, boleh berubah keadaan. Itu nak mengajar perlu sabar. Selagi tidak ada, kalau seorang Nabi, selagi tidak ada perintah Allah, jangan bertindak. Kalau kepada kita, fikir habis-habis. Jangan mudah-mudah nak buat sesuatu keputusan. Setelah fikir habis, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Serah kepada Allah lah. Setakat itu saja. Kita ikut sunnah, ikut Quran, ikut sunnah, tidak salah dah, betul dah cara kita buat. Nak jadi apa, serah kepada Allah SWT. Sabar, jangan tinggal. Itu pengajarannya. Jadi akhirnya sampai teruk kan, dia kena jadi kulit ni pun jadi macam lebih pada bayi lagi, lembutnya. Mungkin semut akan pergi kalau tidak Allah SWT jaga dia. Tapi Allah SWT nak bagi pengajaran kepada dia. Ikan tu pergi luahkan Nabi Yunus tu di tepi pantai. Dan lama dia duduk dalam perut ikan itu kan. Dia duduk baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan baca ulang itu, dia ingat kepada Allah SWT. Dia selamat. Kemudian Allah SWT buat macam mana? Allah SWT tumbuhkan pokok labu, dan daun itu dia letak atas itu. Maknanya baik untuk kulit yang memang sensitif. Itu banyak pula pengajaran di sebalik itu. Kemudian dia pun pulang. Dia pulang tengok orang sudah beriman semua. Itu hikmah. Kesallah dia, menyesallah dia. Sebab itu Nabi SAW kata, la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Dia kata, jangan sesiapa kata ana afdal min Yunus bin Matta, aku lebih baik daripada Yunus, Nabi Yunus lah, Yunus bin Matta. Jangan juga kata
Jangan juga melebihkan aku. Aku tu maksudnya Rasulullah SAW lah, daripada Yunus. Sebab apa dia kata begitu? Dia takut dengan sebab ada cerita sana orang nampak Nabi Yunus kurang pula. Itu hikmat Allah. Hikmat Allah boleh berlaku kepada siapa saja. Itu proses pendidikan untuknya yang dipilih oleh Allah. Pengajarannya untuk kita semua. Kalau kita fikir begitu kan, tak adalah. Ni kita kata, kita tak ada macam tu, baik lagi kita. Jangan begitu. Kita kena sedar kedudukan seseorang. Kita kahwin tak bercerai sampai mati. Kita bagus lagi lah kira sahabat-sahabat tu bercerai sana, bercerai sini. Jadi dia pun Jangan. Walaupun kita nampak kurang dari satu sudut, jangan kita kata kita lebih. Kena sedar kedudukan kita. Sahabat di mana kedudukan kita, di mana? Seorang Nabi di mana kedudukannya? Kita umat di mana kedudukan kita? Dengan adanya kesalahan itu hikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi Adam, jangan kita kata dengan sebab dia lah kita menderita dalam dunia, susah dalam dunia, segala macam penderitaan, kesengsaraan manusia yang tanggung dalam dunia, sebab dia lah. Jangan kata begitu. Sebab semuanya berlaku dengan kehendak Allah, ada hikmatnya. Jangan tengok sudut yang negatif itu, tengok yang positif. Mana banyak dalam dunia ni senang dengan susah. Banyak yang senang. Kalau ada susah tu dengan sebab penyelewengan kita yang kita buat. Kalau tidak, manusia tak kebulur dalam dunia cukup kerana pahaman dia, atau kerana ada satu golongan mementingkan diri sendiri, jadi tak sampai kepada orang. Kalau nak kira asalnya cukup, itu kerana salah guna yang jadi tidak cukup, berlaku kebuluran, berlaku penganiayaan dan sebagainya, kerana sifat-sifat yang tidak baik. Asalnya Allah SWT buat sudah cukup. Jadi jangan kita menyalahkan Nabi Adam, jangan menyalahkan Nabi Yunus, memandang rendah, jangan. Kalau macam tu rosak akidah kita, rosak. Jadi Allah SWT nak cerita di sini dalam ayat ni, Nabi SAW walaupun dia orang istimewa, jiwa yang mulia, yang agung, tapi dia pun mengalami proses juga. Mengalami proses juga. Cumanya proses dia tu, kalau kita fikir, dia tak ada sebenarnya kepentingan diri dia. Tak ada. Walaupun tersalah dengan maksud yang baik juga. Tersalah dengan maksud yang baik juga. Misalnya abasa wa tawalla. Jadi kalau kira dia tinggal Abdullah ibn Ummi Maktum yang buta tu, mari nak tanya tu, sebab apa dia menghadapi sekian ramai kepala-kepala pemimpin Quraisy? Dia layan yang mereka tu. Sebab apa ya? Dia sudah Islam. Dia fikir, ini sudah Islam, ini sahabat aku. Yang ni kalau, kemudian dia orang biasa, yang ni kalau dia masuk Islam, berapa mana lagi pengikut-pengikut dia yang masuk Islam. Jadi maksud Nabi tu baik, tapi Allah SWT tegur juga. Tengok, dia proses tegur. Itu semua tu proses pendidikan. Jangan kita marah pula kepada guru, apa tegur, apa hukum anak saya. Tak boleh, itu proses dia. Kalau nak suruh berjaya macam itulah. Kalau tidak, anak tu jadi macam tak berjaya. Sebab dia berani melawan guru. Ayah dia tu bela dia di belakang. Macam di sini sama. Allah SWT tegur. Semulia-mulia manusia tu perlu ditegur. Apa lagi kita kena berasa begitu. Kena berasa begitu. Sebagai jiwa yang terpilih, hendaknya ia memilih jalan terbaik dan paling sempurna dalam menerima wahyu Allah. Sebagai contohnya di sini. Begitu juga dia lain-lain. Dia tak sama, tak boleh samakan dengan orang biasa. Sepatutnya dia begitu. Tapi sebagai manusia, dia adalah sebagai manusia. Innama ana bashar, saya manusia. Saya hanya manusia seperti kamu, cuma diberi wahyu. Itu lebihnya. Sifat manusia itu tetap ada. Takut ke, bimbang ke, ataupun sayang dan sebagainya, semua ada. Cemburu, semua ada sifat-sifat tu. Kalau tak makan, lapar, ada. Cuma sikap dia tu kalau menghadapi setiap keadaan tidak sepatutnya seperti orang biasa. Itu yang ditegur. Itu yang ditegur di sini.
Jalan terbaik untuknya ialah diam saja ketika Jibril menyampaikan wahyu dan mendengarnya dengan teliti. Itu jalannya. Kalau orang biasa buat macam tu, mungkin kita boleh maafkan, tak apa lagi. Dia orang biasa, dia payah ingat, dia tidak ada bantuan, pertolongan Allah, dia jauh daripada rahmat Allah dan sebagainya. Tapi kalau seorang Nabi ni dilantik jadi Nabi tu, artinya sudah ada jaminan dah tu di situ. Jangan dia fikir lagi, jangan dia fikir banyak sangat lah. Jangan. Jadi sehingga turun seperti orang-orang lain. Jangan jadi begitu. Jadi ini bukan khusus untuk Nabi, orang-orang lain pun gitu juga. Itu juga sesuai dengan kedudukan masing-masing lah. Kita kena letak diri kita tu sesuai dengan keadaan masing-masing. Apabila Jibril selesai membaca, barulah dibaca apa yang disampaikan Jibril sebelum itu. Soal terlepas mana-mana bahagian bacaan tidak perlu timbul di dalam jiwa manusia yang mulia dan dipilih Allah, kerana tentulah semua itu termasuk dalam apa yang dijamin Allah akan dijaganya bila dia dilantik. Kira-kiranya begitulah. Tapi Rasulullah bukan dengan sengaja tu kan, bukan dengan sengaja. Cuma sebagai manusia dia adalah kita kata keterlanjuran ke, kesilapan ke, ataupun kegelinciran ke sedikit macam tu. Maksud dia baik, maksud dia supaya wahyu itu tidak terlepas dan dia dapat ingat dengan baik, itu maksudnya. Tapi dia lupa diri dia siapa yang dijamin oleh Allah SWT. Jadi Allah SWT lepas itu menyatakan jaminan dia. Selepas jaminan itu tak ada dalam Nabi macam ni, tak ada. Ini suatu ketika kita nak tahu proses dia dalam mendapat pendidikan daripada Allah. Misalnya proses kita dalam mendapat pendidikan, pernah kita ingat kita kena denda macam ni oleh guru kita. Itu bila ketika darjah 1. Jadi tak bolehlah kita nak bawa situ, dia pernah gini-gini, dia pernah gini. Tak boleh. Kita kena tengok hasilnya. Cuma kalau nak tahu perjalanan gini, dia pun orang biasa, dia pun manusia, dia pun ditegur. Begitu sepatutnya kita sedang untuk kita. Untuk Rasulullah SAW, itulah yang ditegur oleh Allah SWT. Jadi bila macam kita sekarang ni, kita buat amalan, buat kebajikan, jaminan ada kan? Jaminan ada dapat pahala. Jangan kita ragu lagi. Ni kita kata kita dapat pahala je, nanti sia-sia saja kita buat amalan. Jangan begitu. Bila sudah ada jaminan, tapi kalau sebelum ada jaminan, macam mana manusia nak yakin? Kalau kita tak masuk Islam, kita tidak beragama Islam, macam mana kita nak pasti dengan yakin, puas hati bahawa setiap kebaikan yang kita buat ni ada ganjarannya? Macam mana? Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Sebelum ada jaminan itu dia berasa begitulah. Tapi kita sebagai orang Islam, bila kita sudah tahu jaminan daripada Allah, jangan ragu lagi. Dan ingat, dia Maha Pemurah. Kita buat 1, dia boleh bagi 10, dia boleh bagi ganda 100 pun boleh, 700 pun boleh. Apa kita nak ragu? Syaratnya kena ada iman. Kita sudah ada dah syarat, cukuplah, yakinlah. Jangan ragu-ragu lagi. Ragu-ragu itu sifat orang yang tidak Islam. Dia tidak yakin akan datang macam mana, dia nak syurga ke neraka. Janji Tuhan, dia tidak ada semua. Kita semua dapat. Bila kita sudah dapat, yakinlah. Apa yang menyebabkan kita teragak-agak dan lemah dalam melakukannya? Ini semua ni peringatan untuk kita. Jadi janganlah kata bila sudah sempurna, sudah hebat, sudah bijak, sudah cerdik, jadi tak perlu ada teguran. Dah. Macam mana manusia ni perlu melalui proses pendidikan. Cuma yang sesuai dengannya, sesuai dengan masing-masing. Yang kesembilan, ada juga ulama tafsir yang melihat kesesuaian dan perkaitan di antara tafsiran ayat-ayat yang dimukakan oleh Ibnu Abbas di dalam hadis ini dengan siap dan sibaknya terletak pada firman Allah, balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Bermaksud bahkan manusia itu menjadi saksi terhadap dirinya sendiri, walaupun ia memberikan alasan-alasannya ini untuk membela diri. Dalam mengikuti bacaan Jibril itu, Nabi SAW juga mempunyai alasannya tersendiri.
Itu perkaitannya dengan ayat sebelum itu. Alasan beliau sallallahu alaihi wasallam ialah takut terlupa dan sebagainya. Itu alasannya. Sebab apa dia ikut cepat tu Jibril tu? Jibril baca, dia baca juga. Apa alasannya? Itulah alasan. Setiap manusia, tabiat manusia, dia suka bagi alasan. Masing-masing ada alasan. Kenapa awak gagal dulu, awak tak jadi? Saya malas, dia kata. Itu alasan dia. Paling tidak. Kalau dia kata ayah saya tak ada duit nak belanja, saya belajar seterusnya, alasan juga. Tengok orang lain, tak ada ayah pun, dia boleh. Hak mana nak jadi itulah. Hak mana nak jadi. Hak tak nak jadi tu, ada ayah pun, dia buat alasan. Padahal ayah dia sudah bagi duit, dia kata lagi alasan. Alasan begitu, begini lah. Itu sifat manusia. Kerana itu beliau ditegur, seolah-olahnya dikatakan, kalau itulah alasanmu, maka bukankah kau sendiri tahu dan sedar bahawa kemampuan mengingat itu juga tidak akan diperolehi melainkan dengan taufik dan pertolongan Allah? Kamu tak sedar ke itu? Duduk bagi alasan itu pasal kedudukan dia tu sebagai seorang Nabi tu. Maka tinggalkanlah kegopohan ini dan bergantunglah sepenuhnya kepada hidayah daripada Allah. Sesoalnya itu maksud ni teguran ini. Maka tinggalkanlah kegopohan ini dan bergantunglah sepenuhnya kepada hidayah daripada Allah. Itulah maksud firman Allah berikut, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Itulah maksud ayat. Janganlah engkau menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran itu supaya engkau segera mendapatkannya. Sesungguhnya kami jamin akan mengumpulkannya dan membacakannya. Kalau kamu tak buat begitu pun, itu dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi tak dapat lagi benda itu sebelum itu. Sebagai manusia, dia ada sifat tadi, sifat bimbang. Kalau ditanya, itu alasannya. Itulah alasannya. Alasannya bagus, baik. Kalau alasan kita manusia biasa ni macam-macam lah, yang tak masuk akal pun ada juga alasan dia. Jadi begitulah. Ini nak cerita sifat manusia macam mana Nabi SAW juga ada sifat itu. Tapi alasan yang diberikannya dengan maksud baik. Dengan maksud baik, tidak ada alasan yang tidak baik. Tapi kalaulah dia ingat kedudukannya itu dijamin oleh Allah, kalau dia sedar itu sebelum dapat wahyu tentang jaminan Allah pun, sepatutnya itu teguran lah. Kalau dia sedar itu semuanya ini, kalau Allah SWT nak bagi ingat, dia boleh ingat walaupun kita tak tahu pun. Cuba tengok orang yang kurang cerdas dengan yang cerdas. Yang cerdas tu tak baca pun dia ingat, dia dengar sekali dia ingat. Kan ada pelajar-pelajar ni macam tu, ada yang 100 kali baca pun dia tak ingat lagi. Siapa yang bagi ingat? Allah. Jadi kena ingat itulah, itu sebenarnya. Jadi dia sebagai Nabi yang akan menyelamat, yang akan menjaga umat sampai kiamat, takkanlah tak ada jaminan. Kalau baca boleh lupa pula, sekejap lupa. Kalau macam tu, Allah lah yang tak kena. Kita akan kata orang akan fikir begitulah. Dia tak kena. Kenapa dia bagi? Dia pilih Nabi ni seorang yang tidak cergas, yang tidak bijak, sehingga bila dia selesai baca dia lupa. Takkanlah macam tu. Dipilih tu mesti ada istimewa dia dah, layak dah. Dan mestilah ada seterusnya perlindungan, penjagaan daripada syaitan, daripada nafsu, daripada kelemahan-kelemahan tadi. Tentulah kira-kiranya sudah ada. Tapi Nabi tak pergi situ. Itulah yang ditegur. Kita pun begitu juga sepatutnya. Allah SWT semua kita orang Islam, usaha tu ialah adalah, tapi hakikatnya Allah SWT. Cuba tengok orang yang tidak usaha sangat pun dia boleh jadi kaya raya. Yang usaha siang malam sampai pukul 12, pukul 1, 24 jam pun tak kaya sampai mati. Siapa yang bagi kaya?
Siapa Razak? Allah. Kita lupa itu. Sehingga kita letak atas sebab-sebab zahir. Orang-orang yang cerdik, yang berjaya, kadang-kadang dia tidak bersungguh sangat, gitu-gitu sajalah. Tapi dah Allah nak bagikan dia, dia dapat. Jadi benda-benda macam ni kena ada. Kita orang Islam, jangan kira orang kafir. Orang Islam, Nabi itu bukan sekadar Islam saja. Nabi yang dipilih oleh Allah, sepatutnya dia ke depan. Itu yang ditegur. Tapi yang ditegur tu setakat mana? Bukanlah satu kesalahan besar, bukan dosa tu, bukan benda dosa. Ini proses dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, jadi maknanya ayat itu kalau dilihat kepada siap dan sibaknya, cuba kita nak kait 10 tafsir. 10 tafsiran terhadap ayat itu saja. Yang lain-lain pun kalau nak tahu, nak duga, nak agak tafsir ni seluas mana, tengok ni lah contoh yang kita tak terfikir kadang-kadang. Sebab dia keluar ni hasil daripada orang-orang yang ahli, daripada pakar-pakar dia. Dia tak lari daripada kaedah, tak lari, tidak menyeleweng. Pusing macam mana pun dia tidak menyeleweng, sebab dia orang yang ahli. Dan setiap pendapat tu kalau kita perhatikan, banyak pengajaran yang kita dapat di sebalik satu ayat saja. Duk bincang di sebalik satu ayat saja. Jadi yang ke-10, sebahagian ahli tafsir mengatakan kesesuaian ayat-ayat yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas itu dengan ayat-ayat dalam siyak dan sibaknya terletak pada 3 ayat ini. Jadi masing-masing tengok, ini ada kait dengan ini, yang ini pula kata ada kait dengan ini. Semuanya baik. Kalau kita berenung betul-betul, kita dapat pengajaran. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Dia ada kaitan dengan itu, kata dia. Bermaksud, maka pada hari itu berkatalah manusia, kemanakah hendak melarikan diri? Kita nak lari ke mana ni? Tak usahlah bertanya demikian. Tidak ada lagi tempat perlindungan. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali. Tak boleh nak lari dah. Kepada Tuhan juga kita kembali. Jadi dia ada kaitan itu. La tuharrik lisanaka lita'jala bi, yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Dia ada kaitan dengan 3 ayat ini. Maksud tersirat di sebalik firman Allah ini ialah kalau orang kafir lari daripada Allah kepada selainnya, engkau wahai Muhammad tidak sepatutnya begitu. Orang kafir. Sebab tu kita jangan terlajak-lajak sangat. Macam-macam lah, nak suplemen lah, nak ubat cergas akal lah, macam-macam usaha tu, terlalu bergantung dengan benda ni. Padahal Imam Bukhari makan 3 biji kurma ataupun buah badan. Allah SWT bagi fikiran dia bukan main cerah, bijak sana, tak boleh nak lawan. Sampai sekarang ni tak ada lagi. Contohnya sepertinya Allah. Itu sepatutnya. Jangan kita jadi seperti orang kafir, duk percaya kepada tuition tak itu banyak sangat, sampai pening kepala anda. Yang nak berjaya ni Allah bagi. Jangan lebih-lebih sangat, terlajak-lajak sangat. Kadang-kadang kita glamour hanya di satu peringkat je, dapat sekian banyak, berlomba-lomba nak dapat. Pastikah itu akan memberi kejayaan kepada seseorang di akhir? Belum pasti lagi. Allah kena ingat itu. Jadi ini teguran kepada Nabi SAW ni, gitulah. Kenapa engkau bergantung kepada perbuatan mengulang-ulang bacaan untuk menghafal Al-Quran? Bukankah cara itu juga semacam bergantung dengan sesuatu yang lain selain Allah? Sebab dia Nabi ni, teguran terhadap dia yang halus-halus, kita tak fikir untuk kita, tak payah tegur. Tapi orang macam tu dia kena tegur. Macam tu pun, sebab dia ni pemimpin umat sampai kiamat, tak ada dah Nabi yang lain. Segala-galanya barulah kita nampak, oh Nabi SAW ni terpelihara, Allah jaga dia.
dia tidak tergelincir, dia tidak tersalah. Kalau ada kesilapan macam ni, ditegur, barulah kita rasa puas hati dengan pemimpin kita, Nabi kita. Kalau ajaran dia tu kita tak yakin, macam mana? Tapi macam tu pun orang boleh kan beragama dengan agama lain yang tak tahu hadis mana, kitab sucinya yang sebenarnya mana. Itu terpedayalah manusia. Sepatutnya yang kita nak ikut, yang kita sanggup mati, sanggup segala-galanya, yang macam ni terjamin. Sepatutnya. Tapi manusia dah tak ada yang ni, dia tak nampak. Yang itu pun dia berasa beruntung dah. Kepada orang yang tak ada lampu, pelita pun dia berasa beruntung dah. Kadang-kadang tidak, silau saja, bukan lampu pun, binatang saja, kelip-kelip ke apa ke, misalnya, dia terpedaya, dia ingat itu cahaya. Sampai macam tu orang boleh ikut juga agama. Jadi betapa malangnya kalau macam tu, dan betapa beruntungnya kita. Sebab apa? Yang kita ikut ni jelas sangat terpelihara. Nabi dia, kita sendiri boleh baca mana betapa Allah SWT jaga dia tu. Dia pun bukan dengan kelebihan dia sendiri, dengan Allah SWT bagi kepadanya. Kalau Allah SWT nak bagi kepada orang lain kelebihan-kelebihan yang lain, dia maha berkuasa. Kena duduk di situ sepatutnya. Kalau begitu, semestinya engkau lari daripada selainnya kepadanya. Ainal mafar, kemana nak lari? Nak lari kepada vitamin ke? Nak lari kepada ubat? Nak cengkas akal ke? Jangan. Ainal mafar. Ingat, tak ada tempat lari kecuali kepada Allah. Kita akan bertemu dengan dia juga. Ke situ juga akhirnya. Semestinya engkau bergantung kepada Allah semata-mata untuk menyempurnakan segala urusanmu. Itulah maksud tersirat di sebalik firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami jamin akan mengumpulkannya dan membacakannya. Tapi syarat kamu betul-betul bergantung penuh dengan Allah SWT. Bergantung penuh dengan Allah SWT. Inilah yang susah kita ni. Saya tidak kata kepada orang lain, yang bercakap sendiri ni pun lemah. Kurang, banyak. Cakap tu boleh, nak buat tu susah. Ada satu cerita guru-guru kita cerita. Dia kata seorang pelajar tu dia susah nak pergi belajar. Dia seberang sungai besar. Jadi dia susah nak pergi belajar. Kadang-kadang terlepas perahu. Orang zaman dulu kan tak boleh pergi, macam mana dia kata. Jadi keadaan saya ni begitulah sedih. Guru dia bagi, kamu pakai ini, bawa sekali ini dalam satu kertas, dia tulis, tapi jangan buka. Jangan buka. Jadi dia pun bila pergi lepas itu, yakin dia mula berjalan atas air sampai ke sebelah sana. Dia pun naik heran, apa benda ni yang guru dia bagi ni, yang begini sampai begini ni, hikmat dia, kelebihan dia. Dia pun buka, Bismillahirrahmanirrahim. Ini jah, kata dia. Ini jah tu tak jadilah lepas. Bukan jah, ini saja. Bukan saja tu, besar tu. Bismillahirrahmanirrahim tu besar artinya. Tengok dengan keyakinan guru dia, kesan dia sampai begitu. Dan bila dia buka, ini saja rupanya. Ini kita tahu sangat lah, biasa lah. Tapi keyakinan itu tidak ada. Bukannya ayat yang pelik-pelik. Itu bendanya. Kalau kita tengok kan orang-orang dulu, kita tak masuk akal kadang-kadang. Macam mana dia boleh buat benda ni? Kita tanya dia, ngomong kamu baca apa yang kesan begini? Dia baca tak ada benda sangat, tapi dia yakin dapat. Dia yakin. Begitulah juga dengan keadaan kita ni. Kita tak boleh sepatutnya pergi kepada benda lain. Sebagai mengambil sebab, boleh, bukan tak boleh langsung. Itu pun disuruh.
Tetapi dia kena ada keyakinan kepada Allah, baru anda berkah. Bukan kata dia tak perlu belajar lah, tak perlu tuition langsung lah. Kalau begitu, tidak, saya pun tidak kata begitu. Sebab-sebab tu kena ambil juga kita orang biasa. Tapi jangan lebih-lebih, jangan terlajak sehingga kita terpedaya ini buah zabib, buah kismis yang sudah ditiup, yang sudah dibaca. Jangan terpedaya. Memang dia ada kelebihannya, kismis itu ada kelebihan dia. Kismis itu sendiri ada kelebihannya. Jadi doa tu macam mana orang yang jual benda-benda, dia rasa macam mana? Saya pun heran. Dia rasa dia hebat sangat. Anak dia semua berjaya. Itulah sebabnya jangan. Doa ni Allah nak terima doa siapa saja pun. Doa kita sendiri, doa lah. Semayanglah hajat sendiri. Itu sepatutnya. Jangan terlalu sampai terlanjut tu bergantung. Jadi apa perasaan dia orang yang buat gitu? Macam yakin sangat ke yang dia jual. Kenapa orang lain tak boleh buat gitu? Itu benda. Kadang-kadang kita terlanjut tu sampai kita terpedaya. Itu tak perlu gitu. Kita suruh dia doa, siapa saja kita doalah untuk anak saya, dia cukup. Kalau Allah SWT nak bagi berkat, doa dia dapat. Berpada-pada sudahlah. Jangan lebih-lebih sangat. Dalam kes tu boleh jadi kirim saya, kalau kita percaya pada air tu ni. Boleh sampai ke situ. Jangan main-main. Jadi kena berajar. Kalau Rasulullah SAW lain, kalau awliya illah boleh jadilah, kita kata ini orang biasa tak tahu siapa ni, dia terlalu yakin. Jadi yakin tak kena cara lah tu. Yakin tak kena cara macam tu. Sambil-sambil meniaga. Kalau ikhlas betul, dia tidak macam tu. Guru tadi dia tak jual tu azimat tu, dia bagi saja. Dia bagi saja dengan yakin. Yakin sampai-sampai ada duit, dapat duit. Itu tak kena tu. Boleh jadi bahaya tu kepada orang ramai tu, kalau terlalu percaya sangat. Dia boleh jadi syirik. Itu lagi bahaya. Kalau terlanjur sangat, kalau tidak terlanjur, itu baguslah, carilah sebab-sebab. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alayki rutaban janiyah. Yang perlu ada usaha. Allah SWT suruh goncangkan pokok kurma tu. Dia kata kepada Maryam, padahal seorang yang syarat nak melahirkan anak, nak bersalin, setakat mana dia nak goncang pokok kurma tu? Adakah akan bergoncang pokok kurma tu dengan sebab dia? Tidak. Allah SWT nak suruh usaha. Biarlah sikit pun ada usaha. Usahalah sendiri. Tusaqit alayki rutaban janiyah, nanti akan gugur buah-buahnya. Itu jaminan daripada Allah. Yang penting kita ada usaha. Sudah buat dah, sudahlah. Jangan lebih-lebih. Jangan lebih-lebih. Kadang-kadang kita rasuahlah untuk anak kita dapat kedudukan di sini, dapat masuk sini. Kita rasuah. Kita fikir berjaya ke kalau dia dapat masuk? Dia nak jadi apa akan datang? Tak boleh begitu. Sampai pilih jalan yang tak betul. Kena fikir, ingat Allah SWT semua ni yang bagi berkat, yang bagi jaga kita, anak kita, semua dia. Sehingga kita nak dapat benda dunia ni, sehingga melanggar perintah dia, itu tak kena. Akibatnya tak baik. Akibatnya tak baik. Itu yang kita tak mahu. Bukan tak boleh usaha. Usaha boleh. Usaha boleh. Tapi usaha ni Allah nak tengok kita buat kerja. Sikit dia akan bantu kalau kita ikhlas. Jangan terlajak-lajak. Maksudnya ialah jika engkau bergantung sepenuhnya kepada Allah, Allah SWT akan jagalah. Allah SWT akan kumpullah, akan memampukan kamu membacanya pula, walaupun kamu tidak turut bersama-sama Jibril itu baca. Itu jaminan. Itulah juga maksud tersirat di sebalik firman Allah ini, fata'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Bermaksud, maka maha tinggi Allah, raja yang sebenar-benarnya,
Dan janganlah engkau, wahai Muhammad, tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai dibacakan Jibril kepadamu. Dan berdoalah dengan berkata, wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku. Doa yang penting. Kita sendiri doa. Jadi usaha tu ada juga. Usaha berpada-pada. Jangan lebih-lebih sampai menyeksa anak tu, sampai nak jadi gila anak. Lepas tu kalau tak lulus, tidak dapat A, sebenarnya masak muka. Oh, itu terlajak dah tu. Sepatutnya kita tak kisah. Sudah usaha dah, sudah tak apa. Apa hasil pun kita usaha lagi. Itu caranya. Bukan dengan cara masak, bukan dengan cara kata kepada anak tu macam-macam. Nah, bukan gitu cara orang Islam sepatutnya. Tapi itu berlaku kan. Pasal apa? Kita terlalu bergantung kepada zahir, tidak bergantung kepada Allah SWT. Maksudnya ialah janganlah engkau bergantung kepada sesuatu yang lain selain Allah. Bergantunglah sepenuhnya kepada Allah semata-mata. Kalau kita buat gitu, itulah sepatutnya orang Islam. Yang diajarkan kelebihan orang Islam sebenarnya itulah. Dan Allah SWT boleh bagi berapa ramai orang-orang yang Dia telah bagi kan. Dia tidak usaha sangat pun dipanggil ilmu ladunni. Rabbi zidni ilma, hablana min ladunka rahmatan wa ilma. Boleh Tuhan bagi daripada Dia tanpa kita belajar. Yang belajar tu sama. Sebab itu tidak sama kan hasil. Buku sama belajar, guru sama, sekolah sama. Tapi kenapa hasil tak sama? Yang orang ni Allah SWT sentiasa bagi kepada dia selepas dia belajar. Yang ni tak ada, setakat itu saja. Nak dapat benda-benda macam ni, dia kena ada keyakinan tinggi terhadap Allah. Jadi kesimpulannya ialah, walaupun pada pandangan dan ilmu kita yang dangkal ini tidak wujud sebarang perkaitan di antara satu ayat dengan ayat selepasnya, atau sebuah surah dengan surah selepasnya, tetapi ia tetap mempunyai perkaitan yang sangat rapat dan berkesinambungan tanpa terputus di antara satu sama lain. Itu hakikatnya Quran. Kita faham itu. Cuma kita tak nampak. Cuba tengok tadi kan, dia ada kaitan. Kalau kita campur dengan sebab nuzul dia pun masih ada kaitan, tidak putus. Jika dikaji dan diperhati dari pelbagai sudut, kerana kalam Allah yang maha bijaksana harus direnungi dengan kebijaksanaan jua. Sekiranya ayat-ayat Al-Quran tidak diperhatikan dengan kajian dan kebijaksanaan yang mendalam, sudah pasti pedoman tersirat dan perkaitan di antara ayat-ayatnya gagal difahami. Dan demi untuk mengaitkan kesesuaian di antara ayat-ayat dan surah-surahnya, yang jika dilihat dengan selayang pandang seolah-olah tidak mempunyai sebarang perkaitan, ulama-ulama tafsir telah menghasilkan kitab-kitab yang khusus dalam menghuraikannya, seperti kitab Nazmud Durar fi tanasubil ayati was suwar. Tapi ini kitab dia besar, 20 jilid. 20 jilid. Saya pun ada juga orang bagi. Alhamdulillah, orang bagi. Tapi saya cadangkan, kalau nak tahu benda ni, yang paling ringkas, ini payah kita nak baca 20 jilid. Kalau nak belajar benda ni, saya ada satu kitab, namanya Anwarut Tibyan fi Tafsiril Quran. Itu karangan Qadhi Syamsuddin, seorang ulama di Pakistan. Dan tafsir itu dalam bahasa Arab. Di permulaan dia tu, dia buat perkaitan surah dengan surah, ayat dengan ayat. Dia sebut daripada ayat ni sampai ke sini dia nak cerita apa, apa kaitan dengan ayat selepas itu, dan seterusnya apa kaitannya, sampai berhenti surah tu. Kenapa berhenti? Macam kita syarah Bukhari itulah, tajuk-tajuk tu kita bincang, kenapa dia buat begini, kenapa begini. Jadi yang Quran ni pun ada juga. Di awal dia tu, mukaddimah dia buat tanasub, yang kesesuaian satu ayat dengan ayat yang lain, satu surah dengan surah yang sampai habis surah An-Nas tu, nampak berkaitan sangat. Itu sudah cukup. Dan tidak tebal, mudah dibaca. So, siapa yang belajar, terutamanya belajar agama, sepatutnya kena baca itu. Baru dia dapat
Nampak kesesuaiannya. Kenapa yang Madaniyah ni kemudian letak dahulu? Penting kita. Kenapa tidak surah Makkiyah dahulu? Tapi tetap ada perkaitan di sebalik itu. Tengoklah ulama-ulama yang ahli buat kerja, nampak. Kalau kita boleh buat kelas baca itu pun bagus. Sekurang-kurangnya tahu. Selama ni tak tahu perkaitan tu. Apa kena mengenai ayat ni dengan ayat ni? Dia daripada awal sampai akhir. Itulah buat. Lepas tu tafsir suku pula. Ini dari sudut itu saja dia lihat. Oh, sangat baik. Kalau ada benda-benda macam ni, kita pun boleh jawab kepada orang-orang yang bukan Islam. Ni kita Islam sendiri pun tak tahu kan? Kenapa begitu? Apa kaitannya? Kenapa yang kemudian itu diletak dahulu dalam Quran dari segi tertib? Dia tidak dia sesuai dengan tertib nuzulnya, tertib turunnya. Tertib yang ada dalam Quran ini, tertib dalam mushaf ini berbeza. Tapi dia ada kaitan ke tak ada kaitan antara satu dengan yang lain? Memang ada. Kalau kita baca itu memang suka. Nampak lega. Dan satu lagi Nizamul Quran namanya. Itu juga karangan ulama India. Maulana Hamiduddin Farahi, dalam bahasa Arab juga boleh didapat, tapi dia tidak sempat menamatkan tafsir dia. Bahagian besar dia telah buat. Dan ini merupakan satu aliran tafsir di India tanpa melihat kepada sebab nuzul. Perkaitan ayat tu saja yang dia tekankan. Perkaitan ayat tu saja. Jadi dua buku itulah saya cadangkan. Kalau sekarang ni saya dapat, saya pun ambil daripada internet juga. Kita dapat PDF, ambil daripada situ. Ada Nizamul Quran, Hamiduddin Farahi tulis itu. Seorang ahli tafsir yang sangat besar, hebat. Tapi orang tak tahu. Orang tak tahu dia jenis tak suka menunjuk orangnya. Tapi orang buat kajian pula, tengok memang besarlah jasa dia, sumbangan dia dalam bidang tafsir. Antara penekanan dia, tumpuan dia dalam tafsir, itulah yang tadilah yang menjadi masalah kepada orientalis. Dia kata tak ada kena-mengena lah, Quran susunan dia tidak baik lah. Sekarang ni bercakap pasal ni, tiba-tiba tentang benda lain pula. Dia cuba selesaikan masalah itu. Cuba selesaikan masalah itu. Jadi kalau kita dapat tafsir-tafsir macam ni, insya-Allah kita dapat banyaklah benda-benda baru. Benda-benda baru dan benda yang betul-betul berfaedah. Kalau kita baca tafsir banyak pun, kadang-kadang yang belajar ni benda sama saja. Itu yang saya kata tak kena lah cara tidak boleh melahirkan ahli tafsir kalau macam tu. Hanya belajar tafsir Jalalain, Nasafi, itu juga. Itu pun tak baca setengah-setengahnya. Ya itu pun tak baca. Macam mana jadi ahli tafsir? Baydawi ke, Kasyaf ke, tak kira lah dia tu ada penyelewengan sana sini. Belajarlah di bawah pimpinan seorang guru yang mursyid, yang tahu di mana silapnya, di mana lebihnya. Tak jadi masalah kita tafsir ni. Kalau macam Ibnu Katsir, kita baca sendiri boleh, tak payah belajar tu, yang mudah tu. Kita nak belajar ni yang rumit. Yang rumit, yang ada masalah. Soal dia ada hadis-hadis maudhu', tak apalah belajar dengan guru yang bijak, dia akan selesai semuanya. Itu kelebihan dia. Kelebihan dia ada. Kenapa? Kelebihan dia tak ada di lain. Kena tahu benda-benda begitu. Barulah kita dapat sebenarnya sesuatu yang baru, sesuatu yang memang melegakan perasaan, menenangkan sangat jiwa. Kalau kita dapat benda-benda begini. Habislah. Kesesuaian dan perkaitan di antara ayat-ayat sedemikian juga terdapat di dalam hadis-hadis dan bab-bab di dalam Sahih Bukhari. Kalau kita tengok kitab manusia, Sahih Bukhari dia ada jaga benda-benda macam ni. Sehingga kita boleh sebut kenapa dia buat tajuk ni mula-mula sekali, dan kenapa akhirnya tajuk ini. Dan hadis dia tiap satu tu dia ada kaitan. Maknanya Imam Bukhari cukup belajar betul-betul daripada Quran. Dia belajar betul dan dia susun macam itulah cara. Sebab tu dia lebih. Sebab tu dia lebih. Ni ramai orang tak tahu kenapa lebihnya Bukhari, kitab Bukhari daripada kitab lain. Salah satunya dia ikut cara Quran, sehingga boleh dikaitkan antara satu hadis dengan satu hadis, satu bab dengan satu bab sampai akhir. Dan kita nampak sangat bersambung-sambung, nampak sangat. Yang tidak ada tolok bandingannya ialah susunan hadis-hadisnya yang saling bertautan maknanya, sama seperti Al-Quran. Dari sudut itu, antara pengajaran dan panduan
yang telah dirumus oleh para ulama daripada mafhum hadis ini ialah: satu, elok sekali guru mengajarkan sesuatu pengajaran kepada murid-murid secara praktikal demi memudahkan pemahaman mereka. Ini salah satunya. Yang kedua, kemampuan menghafal Al-Quran adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dia nak bagi kemampuan nak hafal lagi yang lain, anugerah dia. Bukan senang. Quran tu pun ada yang hafal 10 tahun tak selesai lagi. Ada yang hafal 6 bulan. 6 bulan pun ada. Jadi itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diberi lagi, dia boleh ingat lagi yang lain-lain pula. Memang anugerah lah. Dan benda ni ada dalam kepalanya, bukan kartun, ada dalam kepalanya. Bukan komik-komik, tapi apa ni, Al-Quran dan hadis. Dan benda-benda yang guna itu yang ada dalam kepala. Bertuah. Itu memang anugerah lah, kalau macam tu. Jangan pula kita kata anugerah Allah memang istimewa Al-Quran ini. Anak kita yang tidak layak kita nak paksa dia, tak boleh. Jangan macam tu. Tak kena. Al-Quran, menghafal Al-Quran bukan wajib. Bukan wajib. Sampai dia terseksa, tertekan sangat perasaan, tak boleh. Tengoklah layak ke tidak, sesuai ke tidak. Mungkin ada lagi bidang lain yang lebih sesuai untuk dia. Jangan kita putus asa kalau tak boleh hafal Quran jadi kurang lah segala-galanya. Banyak lagi kelebihan dapat, boleh dapat cara lain. Tapi itu tidak dapat dinafikan satu kelebihan. Satu kelebihan. Walaupun pada hakikatnya menghafal ayat Al-Quran adalah sesuatu yang amat rumit, lebih-lebih lagi kepada orang-orang yang tidak menguasai bahasa Arab, Allah SWT tetap mempermudahkannya kepada sesiapa sahaja yang mahu mempelajari. Kepada sesiapa sahaja yang mahu mempelajari atau menghafalnya. Memang Allah SWT bagi mudah. Kalau kita perhatikan, saya baca dulu buku Abdul Razak bin Naufal masa remaja, apa ni, tentang Al-Quran wal ilmul hadis. Dia banyak bincang-bincang benda-benda macam tu. Bagus satu pendapat. Sampai hari ni saya ingat lagi dia sebut. Kenapa menghafal Quran ini kepada orang yang tak tahu bahasa Arab, dia mudah untuk kanak-kanak, lebih mudah daripada orang tua. Kenapa? Itu yang ditimbulkan. Jawabnya kerana kanak-kanak tu dia masih fitrah. Mana itu dia? Kerana kanak-kanak itu dia fitrah, suci. Semakin suci seseorang itu, dia semakin sesuai dengan Quran. Orang tua dia banyak kotor, dia ada dosa macam itu. Sebab itu payah. Kalau kita nak bandingkan orang tua nak menghafal benda lain dengan Quran, lebih mudah benda lain kalau orang tua. Tapi Quran tidak. Tak tahu bahasa Arab pun boleh mudah juga. Dia bergantung kepada kebersihan, kesucian seseorang itu, sejauh mana fitrah dia tu terpelihara. Itu menarik perhatian saya. Sampai sekarang ni ingat lagi. Memang betul itu. Sebab itu yang ramai berjaya menghafal Quran ni kanak-kanak. Saya dulu pun menghafal sambil-sambil main. Sambil-sambil main. Kadang-kadang tahu-tahu waktu kita sudah hafal Quran semua tu. Mudah. Sambil-sambil main. Kalau orang tua susah juga. Ada di sini pun dia cuba nak hafal Quran sampai dia sudah pegawai, tapi dia ambil cuti nak hafal Quran. Saya tak tahu sejauh mana dia berjaya. Sejauh mana dia berjaya. Dia hafal Quran ini bukan masalah hafal itu saja sampai habis. Nak ingat tu, nak ulang itu yang jadi masalah. Itu yang masalah. Kalau nak semata-mata hafal, tak ambil kira yang belakang, senang. Semua orang boleh buat. Hampir-hampir semua lah kita kata boleh buat. Yang susah ni nak kekal ingat. Itu susah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr
fahal mim muddakir. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, termasuk dihafal. Maka adakah orang yang mahu mengambil pelajaran ataupun menghafal, mengingat? Muddakir itu daripada zikr. Zikr itu makna ingat pun boleh juga. Cuba kita tengok, mana ada dalam dunia ini satu kitab yang dihafal begitu ramai seperti Quran. Ada kanak pula tu, yang tua pun ada juga. Tak ada. Cuba kita tengok, benar Allah SWT kata, kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Lidzikr, zikr juga dengan makna ingat, hafal. Memang jadi kenyataan. Tak ada kitab suci lain, nama kitab suci pun tak ada macam ni. Ini kan mukjizat dia tu, nampaklah mukjizat dia. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami kesukaran ketika menerima Al-Quran di peringkat awal. Yang keempat, sebahagian daripada teguran Allah terhadap nabinya terdapat di dalam Al-Quran. Jadi ini juga kalau tuan-tuan baca, peserta-peserta kita dibaca, saya pernah baca juga, ini tulisan Dr. Ahmad Shalabi masa remaja dulu, Al-Islam wal Mujtama', Islam dan Masyarakat. Saya baca itu, bagus, banyak perkara. Dan Muqaranatul Adyan, perbandingan agama, bahagian Islam. Dia ada beberapa kitab dia perbandingan agama tu, agama Masihi, agama Yahudi, agama-agama yang terbesar di dunia, dan agama Islam. Baca yang Islam dia, yang dia sebut dalam tu, saya menarik perhatian saya. Sampai sekarang dia lagi ingat. Dia kata apa? Dia kata ramai orang yang menuduh, orang kafir menuduh Rasulullah SAW direka Quran, tulis Quran. Dia kata banyak sangat buktinya bahawa Al-Quran ini bukan ciptaan, bukan tulisan Muhammad. Banyak. Antaranya teguran terhadap dia. Itu dia sebut. Kalau orang tu tulis diri, dia tak akan sebut kekurangan dia. Dia tak akan sebut. Ini kekurangan dia, macam kesilapan lah, walaupun kita kata tidak dosa. Tapi siapa tegur? Takkan dia tegur diri dia sendiri? Ni ada pihak lain yang mentegur dia ni. Ini bukti bukan tulisan dia. Kemudian antara bukti, banyak dia sebut, banyak. Antaranya kalau kita bandingkan, tengok Quran dan hadis, bahasa dia tidak sama. Tak sama. Hadis banyak mana kita tahu itu bahasa siapa? Bahasa Rasulullah lah. Kenapa Quran tidak begitu? Kalau tulisan seseorang ini, dia akan sama ke mana-mana, kita boleh kenal. Banyak lagi bukti, bagus sangat buku-buku itu. Dr. Ahmad Shalabi seorang telah meninggal dunia, ghafarallahu lahu, banyak jasa-jasanya, dan saya banyak juga minat dengan dia. Sekarang dia, buku-buku dia telah keluar dah. Ensiklopedia Sejarah Islam 10 jilid, Ensiklopedia Kebudayaan Islam, Tamadun Islam 10 jilid. Itu saja 20 jilid. Bayangkan macam mana dia. Tapi yalah, tak ada dah dia. Tapi dia tinggal hasil-hasil karya yang sangat berguna, sangat berguna. Dan dia banyak kritik-kritik sejarah dia. Tidak mudah terima, mudah-mudah dia. Memang pakar lah dia, salah seorang yang pakar dalam sejarah. Teguran itu bukan hanya berkait dengan tingkah laku dan sikap baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap manusia semata-mata, malah ia juga berkait dengan perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa menerima wahyu dan lain-lain. Seseorang tak akan kemukakan kepada dunia sampai kiamat nak baca kekurangan dia, dan dia ditegur. Ini nampak dia rendah diri, dia tengok dia seorang Nabi. Dan banyak lagi lah bukti-bukti yang lain. Antara buku yang baik kalau nak tahu benda-benda macam ni, baca Ahmad Shalabi, Muqaranatul Adyan. Kalau dalam bahasa Arab, Al-Islam, yang Islam. Tapi sekarang dia sudah diterjemahkan oleh salah seorang murid dia, Ustaz Labib dulu di Kelantan tu. Itu murid dia. Dia banyak terjemah juga buku Ahmad Shalabi. Dan Pustaka Nasional Singapura keluar, semua sudah ada tu dalam bahasa Melayu kita. Boleh ambil manfaat lah. Buku dia sesuai untuk orang-orang moden sekarang. Sesuai. Cara dia tu cara moden.
kita habis dah risalah ini, nota ini asalnya setakat itulah untuk hari ini. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Macam mana berurusi? Tak ada berurusi. Soalan pun banyak juga yang saya terlepas hari tu, tak ada nak jawab masa sempit. Ini ada, tapi saya pun tak berapa ingat soalan di sini ke di mana ke, tak berapa ingat. Di sini kita utamakan yang ada dulu utamakan yang ada ini, sebab yang bertanya tu kira-kiranya ada lagi ni. Boleh jadi kalau soalan-soalan yang lepas ni yang bertanya tu tak ada lagi ni kan, tapi mudafatnya insya-Allah dapat juga kepada orang lain kan. Ini soalannya, apakah boleh dikaitkan tafsiran ayat Al-Qiyamah ini dengan kes fiqh, bacaan Al-Fatihah atau surah dalam solat? Semasa imam baca Al-Fatihah, makmum mendengar sahaja dengan mengambil kira tafsiran ini. Apa ni? Dan hadis imam itu untuk diikuti, ya. Bagi orang-orang yang mengatakan tidak elok, bahkan tidak boleh makmum baca di belakang imam, ini bukti sokongan, bukan bukti utama. Dia kaitkan yang ini tafsiran Ibnu Abbas kan, Allah SWT tegur jangan ikut Jibril ketika dia baca tu, dengar saja. Dia kemukakan juga ke yang ini sebagai bukti sokongan, bukan bukti asas utama, tidak. Itulah sebabnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah terutamanya, Imam Ahmad, dalam 4 imam ni lebih ramai mengatakan diam di belakang imam. Lebih ramai kata begitu, terutamanya kalau imam itu baca kuat ketika sembahyang jahriyah lah, sembahyang baca kuat kan, macam maghrib, isya, subuh tu, terutamanya ketika itu. Kalau ada khilaf pun, macam Imam Malik, Imam Ahmad, dia kata kalau tak dengar imam tak baca, boleh kita baca. Tapi Imam Abu Hanifah kata imam baca kuat ke baca perlahan ke, semua tak boleh. Semua tak boleh. Batal ke Ustaz kalau dia baca? Tidak sampai ke situ tak sampai ke situ. Maksudnya yang Imam Ahmad ataupun Imam Hanafi kata, kalau macam kata dia baca juga, mana batal atau tidak? Tidak, jadi kurang lah bagi dia tu, kurang sempurna lah. Tidak sampai batal Jadi alasan mereka antaranya inilah.
Tapi ini bukan alasan yang utama. Dalam hadis banyaklah, idza qara'a fa'ansitu, bila dia baca kamu diam. Banyak ada hadis umpama itu. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Mana dia ikut kalau kita baca juga, jadi ikut. Lepas tu al-imamu dhamin wal muadzin mu'tamin. Imam itu penjamin, muadzin itu pemegang amanah. Dia pemegang amanah. Apa makna imam itu sebagai penjamin? Kata mereka, ini pendapat, ini pendapat. Kita jangan, dalam masyarakat kita jangan resah bila dengar benda-benda begini. Tak ada apa, ini pendapat saja. Nak pakai yang mana-mana pun boleh. Ini masalah khilaf. Jadi apa makna dhamin? Orang-orang yang ikut Syafi'i misalnya, dia kata wajib, dia pun ada dalil. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sembahyang yang tidak dibaca Fatihatil Kitab. Tidak ada sembahyang, tak kira lah sembahyang siapa pun. Dia kata makmum pun orang sembahyang juga kan. Jadi dia kena baca. Cuma jangan baca lah ketika imam baca. Lepas imam berhenti tu, bacalah. Tu imam baca Quran. Quran itu tidak wajib baca dalam sembahyang surah tu. Yang wajibnya, yang rukunnya Fatihah tu. Ketika tu kita diamlah. Itu pendapat dia, kata dia. Orang lain mantap. Masing-masing bagi pendapat lah. Kalau wajib, ini sebab saya belajar di luar negara, saya bertemu dengan guru-guru yang hujah. Dia hujah, dan dia buka soalan kepada kita. Tanyalah kalau nak tanya. Dia tidak seperti belajar kita di sini setengah-setengah tempat. Bukan semua kan, macam kita, dia pun terbuka juga kan. Dia tak bagi tanya. Bukan begitu. Jadi begini, dia kata, tengok, kalau seorang tu pergi dekat imam tu sudah rukuk, dia boleh ikut ke tidak? Boleh kan? Di mana dia baca Fatihah? Dia tak baca. Kalau kira tak sah, kalau kira wajib, dia telah meninggalkan yang wajib, yang rukun itu. Sekarang ni siapa yang tangguh Fatihah ni? Imam kan? Dia pakai hadis tu juga, al-imamu dhamin. Dhamin tu jamin lah bahasa Melayu. Dhamin, tapi masuk dalam bahasa Melayu ni cerita bahasa pula sekejap kan. Dia melalui bahasa Sanskrit, bahasa Hindi. Malaysia ni Hindu asalnya dulu. Melalui bahasa tu. Bahasa tu kalau dot, dia tak pandai sebut dot, dia jadi ja. Jamin masuk Melayu. Jamin itu dhamin, itulah al-imamu dhamin. Imam tu penjamin. Imam yang jamin. Kalau wajib sungguh, tak boleh lah. Itu antara hujah dia. Antara hujah dia. Bagi saya sendirilah, secara peribadi, saya lebih suka yang itu, lebih kuat hujah tu. Lebih kuat hujah tu. Yang ini mereka kemukakan sebagai bukti sokongan sahaja, bukan sebagai ya. Tak ada ketentuan itu perbuatan dia sendiri saja. Sampai kita sebelah tu macam terganggu sikit lah kan. Lama sangat ni orang sujud. Sepatutnya tidak begitulah. Biasalah. Ini soalan lain. Satu, apakah tafsir Ibnu Abbas dikumpulkan dalam satu kitab khusus? Di mana nak tahu apa tafsiran Ibnu Abbas untuk setiap ayat? Ini soalan yang pertama. Sebenarnya ada dikumpulkan atas nama tafsir Ibnu Abbas itu, kitabnya. Tapi kitab tu jangan pakai. Tanwirul Miqbas, tafsir Ibnu Abbas itu, kitab itu bukan dikumpulkan oleh Ibnu Abbas ni, oleh orang kemudian sanadnya tidak bersambung. Itu tidak sahih. Banyak yang mengaruh dalam tu. Jadi Ibnu Abbas tak ada kena-guna, tidak bertanggungjawab dengan penyelewengan yang tak betul dalam tu. Kalau nak tahu tafsir Ibnu Abbas yang sahih, tengok dalam Bukhari lah. Antaranya lah, tengok dalam hadis-hadis yang sahih yang diakui oleh ulama sebagai sahih, itulah yang sah, walaupun tak ada dalam kitab tu. Itu lebih terjamin lagi daripada kitab yang memang dikaitkan dengan Ibnu Abbas itu. Tak ada jaminan yang itu. Itulah jawapannya. Yang kedua, apa pendapat Ustaz berkenaan mimpi terhadap Nabi SAW? Ada setengah ulama mimpi Nabi SAW dan Nabi memberi petunjuk sekian secara yaqazah.
Saya diberitahu Syah Waliullah pun ada mengumpulkan buku berkenaan mimpi-mimpinya. Secara yaqazah ni maksudnya macam mana ni maksudnya? Secara yaqazah ni maksudnya macam mana? Secara yaqazah dalam mimpi tu kan kita sedar. Mestilah kita kata kita sedar dalam mimpi kan. Itu bukan maksud yaqazah. Atau yaqazah ni Nabi datang kita ketika kita jaga begini dalam keadaan tidak tidur. Bukan mimpi lah. Kalau bukan mimpi, kenapa mimpi disebut sini? Itu ada percanggahan tu. Yaqazah ni bukan mimpi. Soalan itu bercanggah tu. Apa maksud sebenarnya? Jadi apakah maksudnya mimpi tu boleh diterima? Itukah maksudnya atau tak boleh mimpi? Jawabnya boleh diterima. Tapi kalau yang dia ajar itu bercanggah dengan apa yang ada, yang maklum dalam syariat kita dengan Quran, dengan hadis, itu tak boleh. Kalau tak ada dalam Quran, dalam hadis, benda-benda lain, misalnya dia ajar zikir itu tidak bercanggah, boleh kita nak orang, tidak salah. Tapi jangan anggap yang kita ni mesti lebih daripada yang sudah ada dalam kitab-kitab. Jangan begitu. Dan jangan memaksa atau menyuruh sangat orang ikut itu. Seperti ahli-ahli tarekat, dia macam tidak paksa, tapi macam lah. Apabila dia ajar ini sehingga tinggal yang sunnah Nabi SAW, zikir-zikir Nabi yang lain yang jelas di dalam hadis itu ditinggalkan. Kalau macam tu tak boleh. Untuk peribadi dia saja, insya-Allah tak apa. Kalau tidak bercanggah peribadi, agaknya mungkin sesuai untuk dia, adalah tu faedahnya seketika untuk dia. Tapi nak kita kata ini lebih baik daripada yang lain-lain, jangan. Itu silap. Silap. Dan satu lagi, kalau maksud yaqazah bertemu dengan Nabi ini dalam sedar begini, kita kena faham. Adalah silap kalau orang kata sedar ni, sedar betul-betul gini lah. Alam musyahadah ni. Kalau alam musyahadah, orang lain pun nampak. Apakah maksud yaqazah ni orang lain juga nampak? Tidak kan, tak ada yang berdakwa begitu pula. Yaqazah ni, ini istilah saja. Ada sahabat ulama-ulama yang bertemu dengan Rasulullah secara yaqazah. Tapi yaqazah bukan di alam musyahadah, alam mithal. Itu betul, boleh tiba. Alam dia banyak. Alam di sekeliling kita ni, alam jin, alam binatang, alam macam-macam kan. Alam barzakh, yang telah pergi ke alam barzakh, dia duduk di alam barzakh lah. Banyak alam ni. Jadi kalau alam mithal secara yaqazah dia sedar. Alam mithal ni bukan mimpi. Dia tidak mimpi. Dalam sedar begini. Rasulullah berjumpa dengan dia. Kemudian orang lain tak nampak. Orang lain tak nampak. Adakah ada jaminan yang macam ni? Tidak ada. Yang ada ialah mimpi. Yaqazah tidak ada jaminan dalam hadis. Yang dia kata syaitan tidak boleh menyerupai itu dalam mimpi. Dalam mimpi saja. Tapi kalau ada ulama yang berjumpa begitu, kita kena anggap itu perjumpaan itu berlaku di alam mithal. Alam mithal ini alam perbandingan. Perbandingan macam mana? Seperti pada malam Mi'raj itu, Nabi ditunjukkan seorang perempuan yang bongkok 3. Bongkok saja. Apa ni? Inilah dunia. Itu dia alam mithal, dunia berupa perempuan. Berupa perempuan. Alam mithal. Di alam mithal, ilmu susu. Kalau kita mimpi minum susu, maknanya kita nak dapat ilmu banyak. Kalau banyak, banyaklah. Sikit-sikit lah. Kalau pakai baju labuh sampai melengit-lengit, tidak salah dalam mimpi. Walaupun di luar itu ditegurkan, tak boleh khuyala. Tapi kalau dalam mimpi tidak salah. Itu maknanya alam misal. Dia menunjukkan ketakwaan seseorang. Semakin labuh pakaiannya, semakin tinggi ketakwaannya. Itu alam misal. Jadi apa yang ditunjukkan itu belum pasti lagi yang sebenar. Belum pasti lagi yang sebenar. Itu gambaran kepada yang sebenar saja. Dan kita perlu takwil. Perlu takwil. Itu saja. Yang jaminan ini, ya ada jaminan syaitan tidak boleh menyerupai itu dalam mimpi, bukan dalam yaqazah. Dalam yaqazah mungkin benda-benda lain, wallahu a'lam. Tak tahulah. Jadi kena berhati-hati sikit, jangan bangga-bangga sangat. Dengan yaqazah tu takut benda lain yang datang.
Kita ingat Rasulullah percaya sangat. Kena ingat yang terjamin itu ialah mimpi. Dalam hadis disebut. Tapi kalau kita terima secara yaqazah, itu alam mithal. Pandai-pandailah tuan dia tu kena takwilkan. Kalau tidak, boleh jadi bahaya kepada diri dia sendiri. Boleh jadi bahaya. Syah Waliullah diberitahu ada mengumpulkan buku berkenaan mimpi-mimpi. Memang ada. Antaranya ialah Al-Futuhat Al-Ilahiyah. Itu kitabnya itu dia banyak kumpulkan. Bukan mimpi, yang dia berjumpa begini-gini, dia kata jumpa, sedang. Bukan dia mimpi. Itu alam mithal. Jadi kita kena takwil begitu. Jangan kata alam musyahadah. Kalau alam musyahadah mesti orang lain nampak, ni tak nampak. Dan kita nak kata dia berdusta, tak patut. Jangan begitu. Jangan begitu. Cumanya boleh jadi hujah ke dalam syariat. Apa yang dia terima, yang dia dapat, katakanlah daripada Rasulullah, dia alam itu, alam yaqazah sekali, alam misal sekalipun, boleh jadi bukti. Tak boleh buat hujah. Tak boleh buat hujah. Dia tidak boleh membatalkan apa yang sedia ada. Apa yang sedia ada, itu saja. Yang ketiga, boleh ustaz beri gambaran perbezaan antara bahasa Urdu dengan bahasa Farsi. Banyak rujukan ustaz dalam kedua-dua bahasa itu tersebut. Dia begini, ringkasnya. Kalau nak bincang panjang sangat. Sebanyak mana ada dalam bahasa Melayu. Sebab saya pun sudah tulis sebenarnya. Bahasa Sanskrit dalam bahasa Melayu, sebanyak mana bahasa Parsi dalam bahasa Melayu. Bahasa saya sudah tulis. Cuma sekarang dia sibuk sangat lah, tak sempat nak siapkan. Sudah siap dah, nak saya pun tak sempat sekarang ni. Dia begini, banyak sebenarnya dalam bahasa kita. Sudah itu bahasa Parsi. Ini bahasa Parsi banyak, tapi kita tak tahu. Secara ringkas, daripada bahasa Sanskrit, banyak sangat. Saya nampak satu kekurangan lagi dalam bahasa kita ni, ahli bahasa, sebab dia tak tahu bahasa ni, itu bahasa Melayu. Sehingga dia tidak tahu kalau dia bincang tentang penambahan awalan akhirat, dia cerita itu saja. Ini daripada mana asalnya? Apa makna asal dia? Dia tak tahu. Ahli bahasa. Saya tulis dah satu kamus, dan di akhir kemukakan, misalnya perkataan, itu apa? Itu daripada bahasa Sanskrit. Penambahan akhir daripada bahasa Sanskrit juga. Dia perkataan itu prakatan, itu asalnya prakatan. Bahasa Urdu ni bahasa baru. Kemudian dia banyak daripada bahasa Urdu ni, daripada bahasa Arab, ini unsur utamanya, dan Farsi. Dengan sebab itu saya mudah belajar bahasa Farsi, sebab banyak dah dalam bahasa Urdu ni bahasa Farsi. Kemudian bahasa-bahasa lain pun ada juga. Dia bahasa campuran sebenarnya bahasa Urdu ni. Tapi dari segi tertib dia tu agak susah, tak serupa dengan bahasa kita. Sebab tu kita tengok orang India kan, yang baru-baru tu, yang dululah, kalau tidak belajar sekolah kita, dia cakap terbalik. Kereta api, dia kata api kereta. Memang terbalik. Kalau kita terjemah satu-satu, terbalik tu teruk lah, pening jadi. Jadi sebenarnya bahasa Urdu jadi susah lagi daripada bahasa Farsi. Bahasa Farsi lebih mudah, dia tidak banyak kaedah. Tak banyak kaedah sangat. Bahasa Urdu banyak juga. Dah susah nak tahu muzakkar muannas dia tu. Nak tahu maskulin dia, feminin dia tu susah nak tahu. Dia tak ada kadang-kadang alamat. Kadang-kadang ada alamat ini yang termasuk dalam kecuali. Yang kecuali susah juga. Tapi sebenarnya kepada orang yang tahu bahasa Arab, insya-Allah kedua-dua bahasa ni mudah. Bahasa Farsi terutamanya lebih separuh bahasa Arab. Bahasa asal dia pun tak mana lagi. Tulisan asal dia pun tak ada. Dia guna tulisan Arab. Itulah secara ringkasnya. Ya. Satu berkenaan sembelihan. Baru-baru ini saya ada menghadiri kursus sembelihan anjuran Jawi. Dikatakan di sana hukum sembelihan yang tidak putus urat-urat yang wajib putus, halkum dan merin adalah haram dimakan, sudah menjadi bangkai, kecuali diserta-mertakan immediately, disempurnakan sembelihan tadi semasa binatang itu masih dalam keadaan meronta atau menggelupur, dan tidak boleh diterima sekiranya disempurnakan semasa ianya sudah diam dan berhenti meronta atau menggelupur, yakni sudah mati. Saya ada panjang ni soalan ni.
Saya ada bertanyakan mereka tentang pendapat-pendapat lain yang mungkin lebih longgar berkenaan hukum ini, tapi pegawai berkenaan tidak pasti dan seperti tidak berminat dengan pendapat lain. Mungkin Maulana ada jawapan atau pendapat berkenaan ini, harap dicerahkan. Ini satu ya. Kita kena beringat dalam masalah ni, sebenarnya masalah sembelihan ni mazhab lain lebih ketat lagi dalam banyak perkara. Mazhab Syafi'i ni kan, misalnya mazhab Malik, kalau tak baca bismillah tak usah sembelih, putus urat pun putus urat halkum dan merin pun tak boleh. Berat lagi dia, kena bismillah mesti. Mesti. Tapi kita kena ingat, bismillah tu bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wallahu akbar. Itu kalau nak sembelih lain. Itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Boleh dikatakan lebih kurang beginilah dalam mazhab lain pun. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, masalah ni dia ringan lagi. Dia tak kisah, tak baca bismillah pun tak apa. Baca bismillah hanya sunat saja. Kalau tak baca pun boleh. Jadi kita kena jagalah sebaik-baiknya. Yang ini kena jaga. Boleh dikatakan mereka terima semua ni benda ni. Kemudian meronta-ronta tadi betul, dia panggil binatang tu mesti kena ada hayat mustaqar, bukan hayat mazbur. Ada dua hayat. Kalau kita tengok, ini satu contoh di sini yang kita sembelih, memang sembelih tu. Kalau yang kena langgar oleh kereta lah, kambing ke lembu ke apa ke, kena langgar, kita kena tengok dia masih menggelupur kuat ke tidak. Kalau dia menggelupur kuat, maknanya dia ada hayat mustaqar. Itu halal syaratnya. Bila kita sembelih, darah dia masih memancut, bukan darah dia tu meleleh gitu saja, tak boleh. Ada hayat mazbur saja tak boleh. Dia kena ada hayat mustaqar. Jadi kira-kiranya kalau dia tu sudah berhenti dah senyap, berdenjuk gitu saja, tak payahlah, tak payah sembelih. Kalau dia masih kuat lagi menggelupur, itu maknanya dia ada hayat mustaqar. Ada hayat mustaqar itu syarat untuk sahnya, untuk dia tidak jadi bangkainya binatang itu. Jadi kena ingatlah yang tu. Jadi sama juga di sini. Kalau kerana lembu tu kita kata sebenarnya dia menggelupur, terangkat sikit pisau, setengah orang kata sudah tak boleh. Tak begitu. Cepat-cepat buatkan. Sebab tujuannya nak suruh dia tidak seksa binatang. Itu tujuan sebenarnya. Dia tidak terseksa lama. Jadi pisau tu syaratnya Nabi SAW sudah ajar dan kena mesti tajam apa semua kan. Jadi kalau katakanlah terangkat, tak apa, itu pula dia putus. Jangan lama berhenti sehingga dia tinggal hayat mazbur. Tak boleh macam tu. Itu macam tu kan tak boleh. Terus kena terus. Kalau kita buat terus, insya-Allah tak apa. Jadi sebaik-baiknya dijagalah perkara ni. Yang kedua dikatakan oleh ulama Ibn Khaldun, yang separuh dari hutang umat Islam kepada Imam Bukhari telah dilangsaikan oleh Hafiz Ibn Hajar dengan lahirnya kitab Fathul Bari. Kenapakah sedemikian? Adakah kitab Fathul Bari adalah syarah Sahih Bukhari yang pertama terhasil, atau ianya adalah syarah yang adalah syarah yang terbaik? Itu pendapat Ibn Khaldun, betul dah, sebab dia buat tanda tanya, dia tak pasti. Memang Ibn Khaldun ada kata begitu. Dan itu pendapat dia. Orang lain tak kata. Orang lain tak kata, itu pendapat dia. Tapi dia sebagai seorang tokoh, kita hormati dia. Memang ada kebenarannya juga apa yang dia kata. Kalau tidak separuh pun, sebahagian besar daripadanya telah dilaksanakan betul oleh Hafiz Ibn Hajar. Kenapa? Sebelum pada itu tak ada syarah. Ada, tapi tidak selengkap itu, tidak sekemas itu. Hafiz Ibn Hajar banyak tempat dikomen lah oleh orang-orang mazhab lain. Kadang-kadang dia terpengaruh, dia nak jaga mazhab Syafi'i dia, tapi banyak tempat daripadanya dia jadi berkecuali. Yang Syafi'i pun dia tolak, dia tak terima. Itu bagus dia. Itu dari segi bagus dia je. Kemudian kitab dia tu dari segi nak bincangkan nuskha-nuskha, dari segi makna, kemudian perkaitan maksud terjematul bab, tajuk bab itu dia tekan di situ. Berbeza daripada yang lain. Misalnya kalau kita tengok syarah Bukhari Ibnu Battal, dia lebih kepada mazhab Malik.
Kemudian dia tidak bincang tentang tajuk-tajuk bab tu, apa maksud di sebaliknya. Ada. Kita tengok syarah at-tawshih oleh Sayuti pun tak ada. Dan banyak lagi yang lain-lain. Kalau kita tengok, dia tak ada semua. Hafiz Ibn Hajar antara orang yang hebatlah bincang tentang benda ni dan memuaskan ramai pihak. Itulah. Dia tidak yang pertama. Banyak dah sebelum itu sebenarnya sudah ada syarah Bukhari, tapi tidak boleh mengatasi dia lah, boleh katakan secara keseluruhan. Kalau ada kelebihan-kelebihan pun kelebihan berupa juzuk-juzuk lah, bukan secara keseluruhan. Tapi nak kata Fathul Bari itu sempurna, itu Ibn Khaldun tu tak kata begitu, tak kata. Cuma dia sekadar separuh. Sekadar separuh. Yang ketiga, Maulana ada menyebut yang tarikh Ibn Khaldun bukanlah satu rujukan sirah yang terbaik, tetapi muqaddimahnya. Adakah maksud Maulana yang sebenar ialah kitab muqaddimah karangan Ibn Khaldun? Apa keistimewaan muqaddimah Ibn Khaldun? Ya, memang tarikh Ibn Khaldun dia ada 8 jilid. Muqaddimah 1 yang ada dengan saya lah. 7-nya tarikh dia, sejarah dia. Sejarah dia tu daripada awal lah. Dia ambil banyaknya daripada Tabari juga. Itulah asas rujukannya, Tabari juga. Jadi segala sanad-sanad dia tu masuk juga di sini. Sebab itu saya kata tidak ada jaminan. Walaupun Ibn Khaldun dalam tarikh dia, cuma banyak tempat dia ada buat pembaharuan. Dalam pengalaman saya duduk baca dan duduk kita buat kajian banyak perkara, ada seorang Maulana di Pakistan itu, Mahmud Ahmad Abbasi. Dia buat kajian tentang Yazid bin Muawiyah. Dan dia sebut, dia kata, cuba tengok dalam Ibn Khaldun, kenapa tajuk ni di sini kosong? Siapa buat? Banyak perkara juga yang kena kita berhati-hati. Sebenarnya kata dia, Ibn Khaldun telah berjasa di sini, banyak perkara dia selesai situ, tapi ada orang yang tak senang nanti dia buat situ, bahagian itu. Jadi kosonglah putih kita. Jadi buku-buku sejarah ni, kalau hadis pun orang cuba baiki sana sini, cuba menyusup macam. Kalau kita sejarah ni lagilah setengah-setengah tu, macam Tabari tu, selama mana dia tidak ada di dunia Islam? Selama mana? Berpuluh tahun, lama. Lepas tu baru ada, disediakan oleh puak-puak orientalis. Ibnu Sa'ad selama mana tak ada di dunia Islam? Yang ada selepas disemak oleh mereka itu. Kita tak tahu apa yang dia baiki di mana, tak tahu. Mereka itu terdiri daripada padri-padri orientalis yang bencikan kepada Islam. Jadi dari segi tarikh Ibn Khaldun itu tidaklah lebih sangat, maknanya ada jaminan. Walau bagaimanapun banyak tempat dia komen juga. Sama lah dengan Al-Bidayah wa Nihayah Ibn Kathir itu. Dia pun puncanya Tabari juga. Tabari itu yang pokoknya. Tapi dia ada komen juga setengah-setengah tempat. Kita nak kata semua sekali Al-Bidayah wa Nihayah itu bersih, tak boleh macam tu. Banyak tempat yang dia biarkan begitu saja tanpa komen apa-apa pun. Sama seperti Tabari lah juga. Jadi yang hebat, saya kata itu, Ibn Khaldun ini muqaddimah dia. Itu betul hebat. Yang orang sanjung sangat, tinggi sangat letak kedudukan kerana muqaddimah, bukan kerana tarikh dia. Jadi muqaddimah tu muqaddimah ilmu sebenarnya. Dia bincangkan tentang ilmu sepanjang masa, terutamanya selepas Islam. Daripada ilmu ni banyaklah dia perkenalkan ilmu kepada kita. Dan dia perkenalkan usul-usul, kaedah-kaedah untuk menilai sejarah, kesan keadaan sekeliling kepada masyarakat, makanan, apa semua, sehingga dia anggap sebagai bapa ilmu masyarakat yang ada sekarang ni dalam dunia moden. Dalam sejarah pula dia banyak bagi kaedah-kaedah untuk menilai sejarah. Kalau kita pakai kaedah tu untuk kitab dia sendiri pun boleh pakai. Jadi dia bagi kaedah. Dengan adanya kaedah ni, kamu baca di mana buku saya sendiri pun, kamu kena nilai menggunakan kaedah itu, baru selamat. Itu lebihnya. Lebih dia itulah. Dan muqaddimah asalnya sudah ada, terjemahan dalam bahasa Melayu pun ada kan. Tapi sejauh mana wallahu a'lam,
Tak tahulah itu. Sebab dalam bahasa Arab dia sudah ada syarah dia 4 jilid, disyarah oleh Ali Abdul Wahid Wafi. Itu syarah Muqaddimah Ibn Khaldun. Kalau kita baca syarah itu lebih jelas lagi. Sebab Dr. Ali Abdul Wahid Wafi itu dia seorang pakar dalam ilmu masyarakat, dan dia buat kajian betapa Ibn Khaldun itu melebihi pakar-pakar yang lain, tokoh-tokoh ilmu masyarakat yang lain yang moden ini pun Ibn Khaldun mendahului. Itu ada 4 jilid. Apa ni? Syarah Muqaddimah Ibn Khaldun saja. Yang itu penting, sepatutnya orang yang belajar ilmu masyarakat dia kena belajar itu. Wallahu a'lam. Jadi yang ini asalnya tak sempat lagi, kita lain kali lah. Mungkin petang nanti kalau tengok keadaan. Wallahu a'lam.